Kenapa dia orang marah? Dia macam ni lah bang. Sebenarnya kan, aku faham tu kenapa dia orang marah. Dia sebab kerajaan sendiri pada dasarnya tidak mewajibkan vaksinasi. Memang tak wajib pun. Tak wajib, dan juga polisi ataupun dasar kerajaan sendiri pun sampai hari ni hanya nak mengejar herd immunity 80%. Bermaksud kerajaan pun optimis bahawa takkan capai 100% sebab ada sebilangan pihak yang memang tak nak ambil vaksin pun. Paksalah macam mana pun, memang tak nak ambil sebab dah tak wajib kan. So mereka ada hak untuk mereka decide sama ada mereka nak ambil ataupun tidak. Cuma sekarang ni, kenapa diorang marah? Sebab seakan-akan macam apa yang sedang berlaku sekarang ni, dia tak selari tau dengan apa yang kerajaan sendiri membuat dasarnya, iaitu tidak mewajibkan vaksinasi. Tak wajib, tapi dalam masa yang sama mereka yang tak ambil vaksin akan berdepan dengan situasi yang tak boleh itu, tak boleh ini. Banyak yang mereka hilang hak seperti mana orang yang dapat vaksin dan sebagainya. Jadi benda macam ni seakan-akan macam betul jugalah bila mereka kata macam tidak wajib tapi seakan-akan macam dipaksa. So ada logik jugalah kemarahan mereka tu. Aku bukan bercakap kerana aku sokong dia orang tak. Aku ni sendiri memang nak sangat orang ambil vaksin. Aku sendiri ambil vaksin. Saudara mara aku, kawan-kawan aku, semua aku nasihatkan dia orang ni ambil lah vaksin sebab kita nak capai herd immunity. Kita nak tak ramai orang yang sakit teruk, kena COVID, masuk stage 4, stage 5, yang mungkin kena sampai ke ICU sebagainya. Sebab vaksin ni bukan ubat. Vaksin juga bukanlah penghalang kita kena COVID. Semua orang faham tu. Orang Malaysia faham sangat bang. Orang yang ada vaksin ke, tak ada vaksin ke, semua boleh kena COVID. Cuma apa yang kita belajar, apa yang kita difahamkan, orang yang ada vaksin dia takkan sampai ke stage 4, stage 5, dan mungkin agak tipis lah kes yang ambil vaksin ni yang tenat kerana COVID. Ada tapi tak ramai. Itu yang dikatakan oleh KKM sendirilah. Cuma kita tak nak satu hari nanti bila masih ramai orang yang tak ambil vaksin, ICU kita ni makin lama makin sesak, makin penuh, sampai kan sistem kesihatan negara ni lumpuh macam apa yang berlaku sekarang ni lah. So that's why kita nak ramai orang ambil vaksin supaya tak ramai orang yang memenuhkan ward ataupun ICU dekat hospital. Kita nak bagi peluang kepada frontliner kita ni untuk berehat. Kita nak mereka ni keluar daripada apa yang sedang berlaku dalam hidup mereka sejak daripada tahun lepas lagi bang. Dah setahun lebih ni bang, diorang tertekan dengan kerja yang heavy, rehat yang kurang, ward yang penuh, hari-hari jadi macam kelang kabut, emergency sebagainya kan. Tapi dalam masa yang sama, walaupun aku ni aku memang ajak orang, come on lah, kita support untuk dapatkan vaksin. Yes, aku promote, tapi dalam masa yang sama aku hormati pendirian mereka yang tak nak ambil vaksin. Terpulang, itu ialah pendirian mereka, itu ialah keputusan mereka, itu ialah kehendak mereka, diri mereka sendiri, tubuh badan mereka. Sebab apa? Vaksin ini bukan untuk protect orang lain bang. Vaksin ini untuk protect diri sendiri. So kalau diri sendiri rasa aku tak perlu diprotect pun, aku tak perlu pun vaksin untuk protect aku, so terpulang pada diorang, itu hak diorang, itu hak peribadi diorang, itu ialah tubuh diorang sendiri. Dan dasar kerajaan sendiri pun tak mewajibkan benda tu kan. So by right agak tidak bersetuju jugalah kalau dalam masa yang sama kita tak wajibkan tapi kita memberi tekanan kepada mereka. Tak ambil vaksin, tak boleh bekerja, tak boleh masuk itu dan ini sebagainya. Sebab sebenarnya vaksin untuk melindungi diri dia. So kenapa kita takut sangat orang yang macam dia masuk dalam premis, pergi kerja dan sebagainya? Sebab tak ada perbezaan pun. Orang yang ada vaksin ataupun orang yang tak ada vaksin tetap boleh menjangkiti orang lain. Dia still boleh jadi carrier. Orang yang ada vaksin pun still boleh jadi carrier, boleh menjangkiti orang lain. Orang yang ada vaksin pun sama, tak ada vaksin pun sama. Method dia menjangkiti orang lain tetap sama. Cuma vaksin ini untuk protect diri sendiri. So kenapa nak takut kalau diorang ni masuk ke premis? Sebab diri mereka yang mereka benarkan untuk terdedah kepada bahaya. Biarlah. Kenapa kita nak risaukan hal-hal orang lain? Kenapa kita nak risaukan bila masuk premis nanti kan orang lain jadi macam bermasalah ataupun orang lain mungkin berbahaya, takut dijangkiti oleh mereka yang tak ada vaksin ni? Tak bang. Method dia semua kena faham. Method dia ialah orang yang ambil vaksin untuk protect diri sendiri, bukan protect orang lain. So tak perlu nak risau pun mereka ni anti-vax ke apa, kejadah semua ni kan, yang masuk dalam premis boleh membahayakan orang lain. Orang lain tak bahaya, diri dia yang bahaya sebenarnya. Diri dia yang bahaya. Tapi sebab dia memang dah bersedia, dia dah memang redha, dia dah memang rela untuk dia berdepan dengan sebarang risiko. So biarkanlah.
So, aku faham sangat kenapa diorang marah. Aku tak salahkan diorang. Sebab mereka pun ada mereka punya reason sendiri. Tapi, sebagai rakyat Malaysia, yang kita faham, polisi negara ketika ini ialah vaksin itu boleh membantu sekurang-kurangnya bagi mengurangkan risiko hospital penuh, ICU penuh dan sebagainya, dan juga mengurangkan risiko ramai orang yang sakit teruk kerana COVID-19. Jadi kita support supaya bila capai herd immunity, negara ini boleh lebih bebas daripada masalah yang sedang berlaku sekarang. Sebab COVID akan terus ada sampai bila-bila. COVID takkan hilang, bang. So, kita nak halang-halang macam mana pun takkan hilang. Cuma kita one day COVID akan jadi macam penyakit lain bila kalau orang sakit boleh sembuh sendiri di rumah. Tak perlu bawa ke hospital kerana dia dah ada vaksin. Itulah yang antara kehendak kenapa nak capai herd immunity. Tapi by right, aku nak support. Aku hormati, aku respect keputusan kawan-kawan aku, orang-orang lain yang sampai hari ini masih lagi enggan mengambil vaksin. Itu hak mereka, tubuh mereka. Biarlah mereka decide untuk tubuh mereka sendiri. So, kepada mereka yang membuat dasar dan sebagainya, ini bukan hasutan, ini bukan tekanan, ini bukan sokongan juga kepada anti-vax sebagainya. Cuma ini pendapat aku bahawa fokus kepada mereka yang nak ambil vaksin. Fokus kepada mereka yang nak, mereka yang tak nak tu kita terpulanglah. Kita terus menasihati boleh. Menasihati, memberi fakta, memberi alasan, memberi sebab boleh. Tapi bila kita membuat dasar untuk tidak mewajibkan vaksinasi, jangan pula kita memberi tekanan pada diorang. Jangan kita menekan diorang, jangan kita push diorang. Biar mereka sendiri yang memikirkan future mereka, masa depan diorang, tubuh badan diorang, biar diorang decide sendiri dan diorang sendiri yang bersetuju ataupun mereka sendiri yang nak untuk menerima vaksin. Selagi mana mereka tak nak, kita boleh nasihat, tapi jangan menekan, jangan memaksa, jangan memberi satu diskriminasi pada mereka. Sebab banyak negara lain juga sebenarnya yang ramai juga tak nak ambil vaksin dan mereka ada pendapat mereka sendiri. Hormati pendapat mereka, tapi kita boleh terus menasihati mereka. Sebab kita berpegang pada kefahaman kita, berpegang kepada apa yang kerajaan dah buat, iaitu vaksinasi penting untuk mencapai herd immunity. Itu je, bang. Boleh faham tu, bang? Jangan kecam saya. Ini hanya sekadar pendapat, kan? Tak gitu, bang.